Hai, Assalamualaikum. Kembali kita lagi dalam Buletin Gadget untuk minggu ini. Dan inilah kali pertama Nat dalam Buletin Gadget. So, inilah dia rangkuman berita untuk minggu ini. Selamat tinggal, Samsung sahkan tiada lagi Siri Note dilancarkan. Okey, sejak dari tahun lepas lagi, dah banyak dah kabar angin yang mengatakan dah takkan ada lagi dah Samsung Galaxy Note sebab akan ada Galaxy S yang menggantikannya. Dan akhirnya persoalan itu pun terjawab apabila Galaxy S22 Ultra telah dilancarkan. Yang mana ia hadir dengan rekaan yang sangat sama dengan Galaxy Note. Dah ada rekaan yang besar, spesifikasi tinggi dan juga slot S Pen. Of course lah, untuk korang yang siapa-siapa minat sangat dengan Galaxy Note, korang boleh simpan je lah angan-angan untuk beli Galaxy Note baru. Hal ini telah disahkan oleh Ketua Perniagaan Samsung sendiri iaitu Dr. T.M. Roh sewaktu acara MWC 2022 baru-baru ni. Dia mengatakan bahawa model Galaxy Ultra bakal memikul tanggungjawab serta menyambung legasi Galaxy Note. Tambahannya lagi, secara rasminya kita dah boleh anggap dah siri Galaxy Note tu mati. Walaupun model S22 Ultra tu merupakan Galaxy Note yang baru. So, kalau nak ikutkan, kita dah tak payah nak fikir Galaxy Note dah sebab dah ada replacement yang baru melalui model Samsung S22 Ultra. Untuk peminat Galaxy Note, korang rasa korang akan beli tak Galaxy S22 Ultra ni? Okey, seterusnya, tiada lagi label kuning casual contact, pengguna hanya akan terima notifikasi. Sebelum ni kita tahu kalau MySejahtera hantar notifikasi yang kita ni casual contact ataupun contact casual melalui SMS, serta-merta kita punya status dalam MySejahtera akan bertukar kepada warna kuning. Tapi pada 1 Mac baru-baru ni, Menteri Kesihatan kita iaitu YB Khairi Jamaluddin mengatakan bahawa status kita pada MySejahtera tidak akan lagi bertukar warna kuning kalaulah kita ni dikira kontak casual. Ini juga bermaksud walaupun kita telah disahkan terdedah kepada jangkitan dan juga disahkan sebagai kontak casual, kita punya status dalam MySejahtera akan kekal berwarna biru dengan menunjukkan low risk no symptom. Tapi, once kalau korang dah start rasa simptom atau rasa ada apa-apa gejala COVID, teruskan buat ujian kendiri melalui RTK test di rumah dan teruskan melaporkannya melalui MySejahtera. Tapi, macam mana sekalipun, sentiasalah kita sama-sama jaga SOP. CIMB Bank berdepan fail saman sebab beku akaun dan ralat pemprosesan. Macam yang semua tahu, pada bulan Januari yang lalu, seorang pengguna CIMB terkejut bila dia dikabarkan secara tiba-tiba yang dia kena bayar sebanyak RM30,000 kepada CIMB. Dan ini telah menyebabkan ramai pengguna CIMB seluruh Malaysia untuk menyemak akaun dan sesetengahnya pula mendapati mereka juga turut terlibat dengan hal yang sama, bahkan dengan jumlah yang lebih besar. Dalam hal ini, sekitar 11,000 pengguna telah terkesan. Kemudian CIMB mengeluarkan kenyataan bahawa ini disebabkan oleh kesilapan pemprosesan dan akan menyelesaikannya secepat mungkin. Dan yang lagi kesiannya, kebanyakan akaun yang terkesan ni telah dibekukan oleh CIMB. Dahlah secara tiba-tiba and then kena beku pula dengan CIMB. Lepas pada tu, 9 orang individu dan juga 3 buah syarikat telah memfailkan saman terhadap CIMB Bank Berhad dan juga CIMB Islamic Bank Berhad untuk mendakwa pembekuan akaun diorang ni telah melanggar kontrak. Dan of course lah, diorang pun merasakan ralat pemprosesan ni ataupun kesilapan pemprosesan ni ialah salah daripada CIMB Bank sendiri dan bukan salah pengguna. Disebabkan pembekuan akaun tu, kalau korang nak tahu, syarikat-syarikat ni memang ada masalah untuk bayar gaji pekerja serta membayar pinjaman. Yelah, bila kita punya akaun tiba-tiba dah kena freeze, dah tak boleh buat apa-apa, macam mana kita nak buat urusan pembayaran kan? Bukan tu sahaja, diorang ni pun turut diganggu oleh pemungut hutang bagi pihak CIMB untuk diorang ni bayar balik hutang-hutang diorang. Jadi sebabkan tu, pihak-pihak ni telah meminta mahkamah untuk mengarahkan CIMB supaya menyahbekukan akaun diorang ni serta untuk meminta balik ganti rugi dan juga pembayaran balik yuran untuk membayar peguam cara diorang ni semua. Kalau korang nak tahu apa yang diorang tuntut daripada CIMB, selain daripada menyahbekukan akaun dan juga tuntutan minta maaf, setiap pihak memang menuntut CIMB untuk memberi pampasan sebanyak RM1 juta setiap seorang. So nak harap lepas ni tak naklah benda-benda macam ni jadi lagi daripada CIMB dan juga bank-bank yang lain. Okay, seterusnya, Celcom tawar plan pasca bayar Xpax baru, data tanpa had bersyarat. Sama macam U-Mobile dan Digi sebelum ni, Celcom pun turut mengeluarkan plan pasca bayar baru melalui Xpax Postpaid 40 dan Xpax Postpaid 60. Menurut Celcom, plan ni sebenarnya adalah nama baru kepada Xpax Lite.
Dan pengguna-pengguna lama Xpax Lite pun dibenarkan untuk tukar kepada plan baru ni. Bagi plan Xpax Postpaid 40, korang akan dapat kuota sebanyak 10 gig sebulan, panggilan tanpa had dan akses tanpa had untuk Facebook, Instagram dan YouTube dengan kualiti sebanyak 480p. Kelajuan untuk plan ni pula adalah hanya sebanyak 3 Mbps. Manakala bagi plan Xpax Postpaid 60 pula, korang akan dapat kuota sebanyak 20 gig sebulan, panggilan tanpa had dan akses tanpa had untuk Facebook, Instagram dan YouTube dengan kualiti yang lebih tinggi lah sebanyak 720p. Of course, untuk kelajuan Xpax Postpaid 60 adalah lebih tinggi sebanyak 6 Mbps. Dan sama juga macam telco-telco lain, Celcom juga mengenakan FUP iaitu Fair Usage Policy untuk semua akses tanpa had di mana kelajuan plan akan diperlahankan hingga 1.5 Mbps selepas 150GB dan kepada 512 kbps selepas penggunaan 250GB. Bagi Nat tu memang dah slow gila dah. Dan apa yang lagi tak bestnya, melalui dua-dua plan pasca bayar yang baru daripada Celcom ni, korang memang tak dapatlah share hotspot dengan kawan-kawan korang. So, apa pendapat korang? Korang rasa plan pasca bayar Celcom Xpax yang baru ni berbaloi ke tak? Settle kini sokong pembayaran parking kereta. Ini cara nak guna. Macam semua tahu, Settle merupakan satu aplikasi yang memudahkan pengguna untuk membayar minyak dekat stesen minyak Petronas. Dan lepas tu pula, Settle telah melancarkan satu perkhidmatan penghantaran barangan iaitu Settle Express. Dan minggu ni pula, Settle hadir dengan kemudahan untuk bayar parking di Suria KLCC dengan melalui aplikasi Settle. Cara dia senang je sebenarnya. Kalau korang ada aplikasi Settle, make sure korang dah register lah akaun korang dekat Settle. Kemudian dalam app Settle tu, korang pergi dekat More dan pilih Parking. Dekat situ, korang boleh masukkan segala details dan butiran kenderaan korang. Tapi jangan risau, bukan satu je kenderaan. Korang boleh masukkan 2 juga kenderaan. Kalau korang ada 3, letaklah 3 dalam Settle tu. Tapi, kalau nak guna ni, make sure e-wallet Settle korang pun mempunyai baki yang mencukupi tau. Korang pun boleh juga semak tempoh tempat letak kenderaan korang dekat parking KLCC ni nanti. Bayaran parking ni pula akan dikenakan sewaktu korang keluar daripada parking melalui lorong Settle di KLCC. Bagi Nat, ini merupakan satu kemudahan yang sangat bagus lah sebab kita pun dah menuju ke dunia cashless. Secara rasmi, Apple akan adakan acara pelancaran minggu hadapan, kemungkinan lancarkan 2 peranti baru. Baru-baru ni, pihak Apple Incorporation telah mengumumkan satu Apple event yang bakal berlangsung pada 8 Mac, hari Selasa minggu depan dengan tajuk Peak Performance. Berdasarkan tweet daripada Senior Vice President of Worldwide Marketing daripada Apple, Greg Joswiak sendiri, beliau telah mengesahkan acara tersebut dan korang boleh tonton acara tersebut melalui website Apple sendiri ataupun YouTube. Jadi, apa pula yang kita boleh expect daripada Apple event kali ni? Berdasarkan daripada khabar angin, kita mungkin dapat lihat model terbaru iPhone SE Special Edition iaitu iPhone SE 3 dalam acara tersebut. Model baru ni pula dikabarkan mempunyai rekaan dan binaan yang sama dengan model sebelum ni, tapi juga dilengkapi dengan chip pemprosesan pantas, berkemungkinan chip A15 Bionic, kamera baru dan juga tentulah sokongan 5G. Kalau nak tengok pada harga siri iPhone SE sebelum ni, kita maybe boleh expect lah harga pasaran untuk iPhone SE 3 yang baru ni mungkin dalam sekitar RM2,000. Dan untuk satu peranti bajet macam iPhone SE 3 ni, internal storage-nya akan mempunyai pilihan variasi dari 64GB hingga 128GB. Selain tu, ada juga kabar angin daripada komuniti Apple sedunia mengatakan mungkin kita akan dapat melihat iPad Air generasi kelima dalam Apple event minggu depan. Kali terakhir iPad dikeluarkan adalah pada tahun 2020 iaitu iPad Air 4th generation. So memang ada kemungkinan tinggilah untuk kita tengok iPad Air generasi kelima yang baru dalam Apple event ni nanti. So untuk peminat-peminat Apple, korang rasa excited tak untuk tunggu Apple event 8 Mac minggu depan? Itulah dia rangkuman berita Bulletin Gadget untuk minggu ini. Kita jumpa lagi dalam Bulletin Gadget akan datang.